Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 19, baris atas sekali. Muka surat 19, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, ini suatu ceraian. Bermula syarat sujud itu 8 perkara. Syarat sujud, syarat untuk sah rukun sujud 8 perkara. Dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, selepas didatangkan rukun sembahyang ada 13, rukun sembahyang yang ketujuhnya sujud 2 kali, dibicarakan tiap-tiap satu rukun tu apa dia punya syarat-syarat dia. Ini kitab Hidayatus Sibyan, pertunjuk bagi orang yang baru belajar. Orang yang baru belajar, mula-mula belajar, mana dia akan membicarakan satu-satu rukun tu ada tajuk dia tersendiri. Itu baru belajar. Kalau hanya belajar bilangan rukun 13, tu dah panggil belajar lagi. Tu budak umur 4-5 tahun tu. Anak kita umur berapa? Kita ajar dia bilangan rukun sembahyang ada 13. Umur berapa? Anak kita tahu bilangan rukun sembahyang ada 13, umur berapa? 7 tahun. 7 tahun tu lewat dah. Dia pasti tahu dah rukun sembahyang 13. Pasti tahun berapa? Tahun 6, tahun 5. Pasti tahun 5 tahu dah rukun sembahyang ada 13. Jadi kalau hanya bilang rukun sembahyang 13 tu tak panggil mula belajar tu. Tu budak umur 5 tahun. Jadi kalau orang tua dah tapi hanya tahu bilang rukun sembahyang 13, budak umur 5 tahun lah ilmu dia. 50, 60, 70 tu kulit dengan daging dia. Kulit tua, daging tua, mata tua, gigi tua, rambut tua. Ilmu 5 tahun je tahap ilmu. Tak ada sebut gitu dah. Tua kulit, tua daging tak ada sebut dah. Tua umur sebut dah. Tua kulit kecut, tua daging, tua gigi, tua mata, tua belakang lah tu. Rambut betul lah jadi putih. Tu waktu je. Ilmu umur 5 tahun. Dah setakat tahu bilang rukun 13, budak pasti umur 5 tahun. Rukun yang pertama niat je. Lepas tu hak wajib niat kosok saja hak mana? Hak wajib niat kosok dan ta'ayyun hak mana? Kosok ta'arud ta'ayyun hak mana? Kosok ta'arud ta'ayyun nafsah hak mana? Bermula niat semayang
atas 4 martabah dengan iktibar secara juzuk. Martabah yang pertama, kosok saja. Sebab dia ada satu juzuk je, satu bahagian je ni. Martabak yang kedua, ada 2 juzuk 2 bahagian, kosok dan ta'ayun. Martabak yang 3, ada 3 juzuk 3 bahagian, kosok, ta'aruk, ta'ayun. Martabak yang keempat, dia ada 4 juzuk niat, 4 bahagian niat, kosok, ta'aruk, ta'ayun, ta'ayun nafsah. Ni. Ini baru panggil baru belajar. Ni tua dah. Ustaz saya tak pernah dengar lagi kosok, ta'aruk, ta'ayun. Tak pernah dengar. Dah belajar ke apa lama ni? Niat niat. Niat tak panggil belajar lagi tu. Tak ada orang kita dah tahu aku semayang ada 13. Tahu belaka Tahu belaka aku semayang 13. Hak tak semayang pun tahu. Hak tak semayang cuba tanya dia. Aku semayang ada berapa? Boleh tahunya. Waktu budak umur 5 tahun je. Jadi nak semayang bawa ke mati, ilmu umur 5 tahun. Tu makna bukan semayang tu. Waktu bukan semayang. Waktu main hukum agama apa panggil. Bicara pula syarat bagi rukun takbiratul ihram. Bicara pula berkaitan dengan qiyam, syarat qiyam, syarat rukun berdiri. Apa syarat qiyamnya? Kemudian qiyam ni pada sembahyang fardu bagi orang yang kuasa. Orang kuasa ni, kuasa tu macam mana? Jikalau lemah daripada berdiri, lemah tu kita nak dobik dia macam mana? Lemah tu nak letak, dia panggil dobik lah. Dia panggil apa? Setara ni dia panggil kuasa berdiri. Setara ni dia panggil lemah daripada berdiri. Lemah tu sampai tahap mana? Nak dobik, nak sakatkan lemah tu pada tahap mana? Dia bicara kitab kita ni. Bila lemah, berdiri, berpindah pada duduk, mengiring, melentang, isyarat dengan kepala, isyarat dengan mata, mempelakukan solat dengan hati. Ni hak bagi hidayatul sibyan, petunjuk bagi orang yang baru belajar. Ni baru belajar ni. Kuasa berdiri tu, kuasa tu dobik dia macam mana? Lemah dia berdiri, dobik dia macam mana? Tadi dia mari ke masjid berjalan kaki. Boleh tiba-tiba masa semayang dia duduk. Kalau dia lemah daripada berdiri, mari tadi pun tak boleh nak berjalan dah. Kena duduk atas kursi sorong lah. Kursi orang sakit pun. Chair tu kursi. Dah kursi orang sakit mana? Kursi sorong. Dah kursi orang sakit tu nah. Dia mari kursi roda. Ni mari berjalan daripada kereta naik ke masjid, dia duduk. Kalau dia tu orang yang tak kuasa berdiri, dia tak akan boleh berjalan. Dia akan duduk atas kursi roda. Dia lemah dia berdiri ni bukan kata bubuh berdiri debek jatuh, tu sah lah lemah. Dia kalau berdiri boleh, tapi kepala dia pening, lutut dia sakit, yang menghilangkan khusyuk semayang, panggil lemah dah tu. Dah tadi dia berjalan, apa dah? Dia berjalan tadi tu, dia memaksa diri. Sebab dia nak datang berjemaah, dia memaksa diri pun bagi berjalan. Kalau ikut adat dia ke, orang yang gitu tak pergi masjid dah. Masjid sekarang ni bukan masjid atas tanah sekarang ni. Semua masjid ada tangga belaka. Bukan masjid 2 tingkat, masjid setikat, tapi ada tangga belaka. Kan masjid tinggi-tinggi kan masing-masing kan. 3 kaki. 3 kaki banyak ada tangga. Tapi dia tu adat kata tak boleh mari dah. Tapi dia memaksa, dia melangkah juga. Siapa tanya nak semayang, habis ring dah lah. Habis dah tenaga dia je naik tangga tadi. Berdoa dah kita cakap. Berdoa dah. Lelah doa kau panggil. Lelah doa. Tu dah sangat tu. Lelah doa dah naik tangga. Siapa tanya semayang tu kau jadi main lain macam dah. Kepala pun rasa pelik dah. Kaki pun sakit dah. Macam-macam dah. Tapi kalau teruskan berdiri, jatuh ke tak? Dok. Tapi kesukaran, kepayahan campur dengan sakit yang menghilangkan khusyuk semayang. Dia panggil lemah dah. Tak payah nebeng dah. Hak dia melangkah tadi, dia nebeng, memaksa. Nebeng lah panggil dah. Dia memaksa.
siapa ta'in nak semayang ni, dia tak wajib memaksa. Kalau berdiri, kesukaran kepayahan ke dok, berasalah sikit-sikit. Rasa sikit tu, masih lagi kuasa. Ni tak boleh dah ni. Memang rasa pelik dah ni. Tapi kalau kita pegang di dinding, kita berdiri tepi dinding ke, berdiri tepi tiang ke, kalau pegang dinding rasa okey. Dah tak wajib pun pegang dinding tu. Dipanggil tidak kuasa dah. Boleh duduk dah. Mana kena perici ni. Panggil apa? Belajar syarat bagi tiap-tiap rukun semayang. Ni panggil apa? Baru belajar semayang. Kalau tak belajar macam ada kata semayang ni, panggil apa? Tak belajar lagi semayang. Budak pasti umur 5 tahun, tahu semayang ada 5 kali. Semayang nama dia Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Semayang dia ada rukun 13. Lepas tu budak mula tahun pandai dak baca Fatihah. Pandai baca Fatihah. Pandai dah umur tahun 4 tahun pandai dah baca Fatihah. Pandai belaka baca Fatihah. Betul ke tak? Tak ada orang Islam kita dak pandai baca Fatihah. Tapi pandai betul ke tak baca Fatihah? Pandai tak budak umur 5 tahun 7 tahun baca tahiyat? Pandai betul tak dia baca? Sama dengan orang tua. Orang tua kata tua kulit, tua daging, tua mata, lidah, ada gigi tu. Pandai ke tak? Betul ke tak? Pandai betul ke tak bacaan tu? Masa belajar budak-budak, ilmu umur 5 tahun sungguh. Semayang tiang agama ni, tak ada semayang, tak ada lah. Zakat, puasa, haji tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semayang tiang agama ni, semayang berjemaah lima waktu, tapi tak belajar tu pula dia rasa dia pandai. Ni susah ni jahil murakkab dia panggil. Jahil murakkab yang tunggu saya sebut memang payah. Sebab orang jahil murakkab ni, orang datang nak suap, nak ajar, dia tak akan buka mulut. Ni ayat tunggu saya. Orang jahil basik, orang jahil sedar jahil, orang nak suap, dia cari dak kadang-kadang. Tapi kalau orang mari nak suap, nak ajar, dia nganga mulut. Tapi kalau orang jahil murakkab, dia nak cari guru belajar, dia tak sedar dia jahil, dia rasa dia pandai. Marilah orang mengajar, dia takkan game ke belajar, aku pandai dah. Ni. Mana orang mari nak suap pun, dia takkan nganga mulut. Ni jahil murakkab. Sekarang ni banyak pesen ni duduk masjid tu banyak pesen ni. Hak jenis pesen jahil murakkab. Kalau mengajar tak apa nak selesa kan. Ni kena belajar satu-satu ni. Belajar syarat untuk sah rukun membaca Fatihah. Dia ada syarat untuk sah rukun membaca, ada 10 syarat. Kemudian bicara syarat rokong, ada 4 syarat. I'tidal ada 4 syarat. Ni sujud 8 perkara, ada 8 syarat. Untuk sah rukun yang ketujuh, iaitu rukun sujud. Ni biasa tu saya sebut, belajar syarat untuk sah semayang, belajar rukun semayang, belajar syarat bagi tiap-tiap rukun. Ini tu tak tinggal ayat ni. Dia tak kata belajar syarat sah semayang dan rukun, dia tak berhenti gitu. Belajar syarat sah semayang bab taharah contohnya, belajar rukun, belajar syarat bagi tiap-tiap rukun. Lepas tu saya tambah selaginya, belajar syarat untuk sah solat berjemaah. Belajar syarat bagi tiap-tiap rukun, belajar syarat untuk sah berjemaah. Ni kesemuanya ada dalam kitab itu Sibyan, petunjuk bagi orang baru belajar. Kalau semayang jemaah rajin 5 waktu, syarat berjemaah pun tak belajar. Waktu budak umur 5-6 tahun lah, letak gitulah. Tapi gitulah bahagian masing-masing. Tuan Tuan beri taufik belajar. Tuan tidak beri taufik belajar, dia tak akan belajar lah. Waktu tak ada benda yang perlu diserabutkan. Tak ada benda yang perlu bukan kerjaan kita. Bukan kerjaan kita. Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana 8 syarat ni untuk sah rukun sujud ni? Kita akan pergi pada syarat ni, barulah kita boleh bicara.
orang semayang atas kerusi. Boleh bicara. Bicara atas kerusi ni bukan bicara rukun qiyam. Qiyam tak kuasa. Semayang duduk. Duduk atas latar sunnah Nabi. Duduk atas kerusi, duduk. Atas latar ke, atas kerusi ke, atas meja ke, atas lembek ke. Orang ada ilmu atas udara ke. Ilmu ke apa? Ilmu terbang. Orang ada ilmu ke, duduklah sebab dia tak kuasa berdiri. Duduk mana? Duduk atas latar, duduk atas kerusi, duduk. Yang timbul isunya ketika sujud. Dapat tak menyempurnakan lapang syarat untuk sah rukun sujud jikalau semayang atas kursi, masa sujud isyarat atas kursi. Masa rokok orang semayang atas latar, rokok orang ni. Orang yang atas kursi, rokok macam mana? Serupa tak? Serupa je. Orang duduk atas latar, dia rokok macam duduk, dia rokok macam mana? Tunduk ke hadapan. Kalau dia duduk atas kursi, tunduk ke hadapan. Ada beza? Tak ada beza. Iktidal, duduk atas latar. Iktidal, duduk atas kursi, serupa je. Duduk antara dua sujud atas latar, duduk antara sujud atas kursi, apa beza? Duduk tasyahud atas latar, duduk tasyahud ketika duduk atas kursi, apa beza? Serupa je. Tak ada beza pun. Hak berkait dengan untuk menyempurnakan lapang syarat untuk sah rukun yang ketujuh, rukun sujud. Kena cukup lapang-lapang ni, barulah sah rukun sujud. Tiba-tiba di sujud isyarat atas kursi. Dapat tak menyempurnakan lapang rukun sujud, lapang syarat bagi rukun sujud. Kita ngaji satu-satu. Yang teruk orang atas kursi, kita semai atas kursi. Boleh ke tak boleh? Boleh barangkali tu orang buat. Tu ada orang mengajar kata tak boleh. Tu ada orang buat. Dah mana betul? Kita belajarlah. Belajar molek. Belajar apa disyarat untuk sah rukun sujud. Pertama daripada 8 perkara, 8 syarat untuk sah rukun sujud ni, bahawa ada ia sujud, kemudian daripada sempurna iktidal. Apa ni sempurna iktidal? Iktidal dengan tamakninah. Iktidal dengan tamakninah sempurna, barulah mengikut tertib sembahyangnya berpindah kepada sujud. Ini sujud yang pertama. Kalau sujud yang kedua, selepas daripada sempurna, duduk antara sujud dengan bahawa duduk sujud dapat dah tamakninah. Kalau di iktidal belum dapat tamakninah, dia terlajak, tersalah, dia terus pergi pada sujud, dia sedar, dia wajib kembali balik pada iktidal, sempurnakan rukun iktidal dengan dapat tamakninah dulu, barulah berpindah pada sujud yang pertama, sebab dia kena jaga tertib sembahyang. Yang jaga tertib sembahyang. Itu yang pertama. Kedua daripada 8 perkara yang ada syarat untuk sah rukun sujud, rukun yang ketujuh, bahawa menghantar ia ni meletaklah dah. Menghantar ni macam tu lah, macam hok maraton di rumah semua tu. Itulah Shopee apa semua. Kereta ke motor kau orang sama je, kawasan tu orang sama je. Bukan hantar tu, hantar ni letak ada. Letak. Bahawa menghantar ia seseorang, meletak ia akan 7 anggota. Menghantar ni kepada tempat sujud. Menghantar pada tempat sujud. Mana tempat sujud? Tempat latar kita semayang tu lah. Menghantar tempat sujud sungguh dahi je. 7 anggota ni bubuh di tempat sama dengan dahi. Tempat sujud, tempat semayang tu lah, latar tu. Dak, kalau tempat sujud sungguh, tempat awak kena dahi. Dak, bukan tu. Bukan panggil tempat sujud sungguh, bukan tempat awak kena dahi. Tempat kena dahi lah tempat sujud. Ni 7 anggota ni hantar
kepada tempat sujud. Buah tempat yang sama. Dahi bus situ, tangan bus situ, lutut bus situ. Tu nak semayang ke mana kita? Mata ni tempat semayang. Mana 7 anggota ni? 7 anggota. Iaitu 7 anggota. 2 perut. 2 perut. Perota. Perut lah. Pakai rumi tak? Rumi tak apalah. Hak Jawi perota. Kalau kita kok wow, tak perut dah. Perota. Ditulis. Tak apalah ni Jawi lama. Iaitu 7 anggota ni yang wajib dihantarkan pada tempat sujud ni, syarat untuk sah sujud syarat yang kedua ni. Mana 7 anggota ni? 2 perut, anak, jari, 2 kakinya. Allah. Dia cerita waktu dulu. Dia cerita waktu dulu. Hak ni, hak pertama ni lah hak paling banyak hak tak disempurnakan. Hak paling banyak tidak disempurnakan. Dan kenapa dia tak ni dulu? Sebab 7 anggota kena latar. Hak mana dulu? Perut jari kaki lah dulunya. Dan 2 lutut. Barulah pindah kepada 2 lutut. Dan 2 tapak tangannya. Barulah pada 2 tapak tangan. Dan dahinya. Baru dahi. Jadi cerita hak kena dululah. Hak kena dulu apa? 2 perut, anak, jari, 2 kakinya. Dan hak ni lah hak banyaknya tak disempurnakan. Ada pun letak latar 2 lutut. Memanglah. Letak mana 2 lutut? Atas latar lah. Kemudian letak 2 tapak tangan. Mana? Atas latar lah. Kemudian letak dahi. Mana? Atas latar lah. Hak 2 perut jari, 2 perut anak jari, 2 kaki. Mana apa ni? Maknanya perut jari kaki sebelah kanan, perut jari kaki sebelah kiri. Perut jari kaki. Jari kaki tu ada 5 batang. Sekarang ni 2 perut anak jari 2 kaki, dia panggil 2 perut sebab 2 kaki. Pada ni. Maknanya 1 perut jari kaki belah kanan, 1 perut jari kaki belah kiri. Sebab 2 je ni, 2 je. Ada ni. Kalau 7 anggota ni kesemua sekali wajib kena latar, tak panggil 2 dah. Panggil 10 perut anak jari 2 kaki. 10 lah. Sebab kaki kanan ada 5 jari, ada 5 perut. Kena ada perut ni. Bukan perut nasi tu je. Dah, pening kita mana peluk perut jari kaki. Yang tertahunya perut boceng tu je. Hak kenyang makan nasi. Dah perut ni. Dia panggil perut jari kaki. Ni. Dia tunjuk tangan. Ni kira kaki tu akan nak akak kaki. Ni perut ni. Perut anak jari kaki. Perut dia panggil. Kalau kira perut ni ada 5 perut jari kaki kanan, 5 perut jari kaki kiri. Tapi di sebelah sini 2 perut je. Mana apa ni? 1 perut jari kaki kanan, 1 perut jari kaki kiri. Jari kaki kanan kiri ni hak mana? Tak kira lah mana pun. Tapi 1 je. 1 jari je. Hak mana kenanya? Hak mudahnya ibu jari lah. Hak dia hak besar sekali. Ibu jari. Tapi ibu jari ke? Dia tak kata ibu jari. Bukan dia kata 2 perut anak jari ibu kaki. Dah. Tak kira. Dia tak syarat perut jari anak jari, ibu jari kaki. Tapi ibu jari kaki lah. Maknanya hak 5 batang jari kaki ni, hak ada 5 perut ni, 1 je sebelah. Belah kanan sebelah 1, belah kiri 1. Tu 2 perut anak jari 2 kakinya. Dia kena perut, bukan hujung tidak memada. Ni hujung. Ni hujung tidak memada. Ada. Ni hujung jari kaki, hujung. Hak perut ni, hak ni. Pada ni. Dia kalau kita tangan lah. Tangan hak ni ya. Kalau kita tangan. Hak mana yang berjumpa tu. Tu perut jari dan tapak tangan. Perut ni perut. Ni hak berjumpa ni. Ni.
Jumpa ni panggil perut ni, jumpa ni. Pandai ni. Hak perut ni lah, kalau bab tapak tangan, perut, anak jari, hak patah wuduk sentuh kemaluan. Perut ni. Tapi kalau kemaluan tu, dia jolok, dia cocok gitu je. Dia cocok gitu je. Ni ujung ni. Tak patah wuduk. Nak cakap, dah pasti nak apa gitu? Saya ceritalah nak apa. Saya cerita. Pelik ustaz ni main duduk. Duduk lah. Ni bukan panggil perut. Ni kalau setuh ni kemaluan, tak batal wuduk. Tepi ni tak batal wuduk. Kalau mak lah kata, dia nak basuh kecil anak dia. Dia pun ambil kemaluan anak dia buat gitu. Tepi dia pegang, dia pun basuh. Tak kena ni, tak batal wuduk. Kan sentuh kemaluan dengan tangan kan batal. Bukan dengan tangan. Tangan ni tangan. Bukan. Sentuh dengan perut, jari dan tapak tangan baru batal. Ni baru batal ni. Hak mana hak bersentuh kita depek dua ni. Nak mana bersentuh ni. Hak ni baru batal. Kalau sentuh kemaluan di hujung ni tak batal. Sentuh kemaluan di tepi ni tadi kata mak dia pegang kemaluan anak dia nak masuk kecing. Dan mak sayang kai semayang. Dia pun kepik gitu. Tapi tak selamat. Sebab barang tu dah hidup. Bila barang tu dah hidup, dia kepik, dia akan jadi meleret kena ke hak ni juga. Pandai ni. Dia tak selamat. Maknanya kalau betul-betul kena, jangan suka. Dan ni cerita hukum ni. Masa kecil selamat. Masa kecil selamat. Masa dah lah bila dia tak pernah hidup, kalau dia kepik, dia akan jadi kena ni, sini ni sikit. Batal agak semayang mak. Tak sama memang. Suka. Belakang dok. Belakang dok. Belakang. Dan kalau kata dia basuh berok anak dia, mak ni. Dia basuh berok kot belakang. Ada apa-apanya? Tak tahu wuduk dia. Dia basuh berok anak dia kot belakang tangan ni. Tapi tak puas hati basuh gitu. Tak bersih dah dia. Tak puas hati dia. Dia nak cerita hak mana hak perut. Ni perut. Itu cerita perut, tangan, jari bila sentuh kemaluan batal wuduk. Ni kita cerita bab sujud ni. Dia wajib kena perut jari kaki, bukan hujung tak memada. Kalau letak belakang jari, tu balik awal tu. Ni. Hak ni kadang-kadang tak berapa nak jadi. Dia masa sujud, dia letak cacang je. Tak cacang je. Kadang-kadang dia hampar. Dia tak gitu je. Ni syarat untuk sah rukun sujud ni. Satu kali tu bukan kata letak ujung jari, bukan kata letak hampar belakang jari. Dia akak tak kena jari ke latar. Noneng. Kata macam mak rempit dah. Noneng. Macam mak rempit. Kita tengok. Sekali tu Tok Iman ke kaki dia serebang. Pada serebang kebas. Pada kebas kita panggil serebang. Serebang ni buat tak kepala tu. Atau serebang lain. Serebang ni kebas. Tak kebas. Tak tahu tapi dia angkat. Tak kena latar. Tu berlaku jarang-jarang lah. Tapi biasanya letak gitu je. Letak je. Ni dia letak. Kaki dia tempat di latar letak gitu je. Makna apa ni? Dia tak tekan sikit pun. Makna tak akan kena perut. Dia kata, ni. Kalau kita buat gini. Hak kena dia panggil perut. Kalau dia letak gini je kaki dia atas latar, tak kena lah. Dan memang ada orang buat gini. Dia letak gitu. Kita nak kata kaki dia sakit, sujud pertama molek. Sebab sujud pertama mari daripada iktidal. Daripada iktidal kan, kaki kita duduk atas latar kan. Bila tu sujud, dia jadi sendiri. Dia jadi sendiri. Sebab kita daripada iktidal. Bila duduk antara sujud, dia pun lepas kaki. Dia tu sujud kan. Daripada iktidal, dia pergi pada sujud pertama, dia akan jadi. Dia akan jadi molek kena. Bila duduk antara sujud, dia lepas. Bila dia lepas saja, sujud yang kedua dia akak. Dia pakai lock gitu je. Tu panggil hampar. Hampar panggil tak? Dengan belakang jari. Tak ni dua perut anak jari dua kaki. Bukan belakang jari, bukan hujung jari.
perut. Dua lutut okey, memang orang letak comel. Dua tapak tangan memanglah tak ada orang sujud tangan bubuh gitu, tak ada. Dan dahi memanglah. Cuma budak je lah. Budak dia bukan sujud atas dahi, sujud atas hubung-hubung. Tengok budak-budak dia sujud. Dia sujud atas hubung-hubung. Dia kena hubung ni sujud sini ni. Bukan sini. Dia duduk, dia tunggeng gitu. Budak ni nak tumuh ni. Tumuh orang tau. Dok, dia sujud ni, dia sujud atas hubung-hubung. Tengok budak. Dia tak sujud atas ni, dia sujud atas dahi. Macam budak-budak lah, kalau dia salam orang tua, dia tak cium tangan. Dia tangan kita ibu mana? Dia ibu dahi dia. Orang suruh cium tangan, dia ambil tangan kita ibu dahi dia. Masa setu dahi dia, demang ke tak demang berkali. Bukan. Kan cium tangan kan budak-budak. Dia tak cium tangan. Dia berdahi. Kalau cium tangan pula, kadang-kadang basuh pula tangan kita budak ni. Dari pasal tu pula. Mana dia berdahi. Masa dia sujud, dia bukan letak dahi. Dia letak hubung-hubung. Tu budak-budak lah. Mana kalau bak letak dahi ni, memang letak dahi letak. Lepas tu syarat dahi tu jangan ada berlapik. Tu nanti dia akan bicara pula di hadapan. Syarat lain pula. Syarat yang ketiganya, terbuka dahinya. Jangan ada berlapik dengan umpama songkok ke, kopiah ke, serban ke, orang perempuan kain semayang dia ke. Tu bab lain pula. Kemudian dahi tu pula kena tekan. Tu bab lain pula. Ni semata-mata syarat yang kedua, kena letak 7 anggota pada tempat sujud. 7 anggota, 2 perut, anak jari 2 kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan dan dahi. 7. Umirtu an asjuda ala sabati azumin, kata Nabi. Aku diperintahkan sujud atas 7 anggota. 7 anggota ni lah. Tapi nak kena amatinya, 2 perut, 2 perut, anak jari 2 kaki. Itu kena jaga. Memang banyak kita tengok orang hanya letak hujung jari sahaja, dan ada orang letak di belakang jari. Lepas tu kalau tu tengok macam mana tu imam ke buat gitu, dia gini. Ni pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Pandangan Imam Nawawi. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Nawawi, wajib hantar letak 7 anggota. Pandangan Imam Rafi'i, pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dan jumhur mazhab yang lain, kena bumi 7 anggota hanya sunat jua. Hak wajibnya kena dahi saja. Sebab Quran hanya menyebut dahi. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Mana apa ni? Di muka di dahi itu sahaja. Tandaan sujud. Jadi hak wajibnya kena latar hanyalah dahi sahaja. 6 anggota yang lain, pandangan Imam Rafi'i, pandangan jumhur mereka mazhab yang lain, hanya hukum sunat. Macam mana disujud kena dahi saja? Contoh kitab lah. Maknanya perut tu ikat ke buah atas, tarik tali, tangan noneng, lutut noneng, kaki noneng, dahi je boleh latar. Jangan buat gitu. Tu ambil orang-orang viral dan FB lah. Kau buat ke mana? Kau ambil kursi. Ambil kursi rendah, perut atas kursi, lepas tu tangan noneng, lutut noneng, kaki noneng, pelan-pelan mudah hilat dah. Dah hukum sujud. Dah. Satu je wajib. Tu 6 anggota lagi hukum sunat. Tu contoh gitulah. Tapi tetap 6 anggota yang lain sunat kena latar. Pandangan Imam Rafi'i, jumhur mazhab yang lain. Tak wajib, bukan syarat sah rukun sujud. Jadi kalau kita tengok orang sujud tu, mana sujud perut jari kaki, letak hujung jari kaki, letak belakang jari kaki, tak sedap kata apalah. Tak sedap kata apalah tu. Kalau tu imam pun
Tak usah mufarakah lah. Tak usah mufarakah lah. Dan kita bukan nak pakai hak mazhab lain ni. Cuma dia gini, dia kalau kita tahu satu-satu hukum, orang tu tak buat hukum tu hak wajib ijma' ulama, kita kena beritahu. Orang buat salah hak wajib ijma' ulama, kita wajib kena beritahu. Dia gitu. Kalau tidak ijma' ulama, kita tak wajib beritahu. Biar ke dia lah. Biar ke dia lah waktunya. Sebab bukan ijma' ulama. Dah tenang sikit kita. Tak serabut perut kita. Ni tengok Allah, siapa semayang nampak pakai jubah lagi, sekebang lagi, sujud tak pandai. Kita tengah semayang perut duk sibuk orang. Siapa nak tengok siapa ni? Lepas habis salam, dia ning. Salam. Lepas tu sudah semayang lah keluar. Mari kawan. Tu nampak je pakai sekebang jubah. Sujud tak lepas. Pukul kaki duk kena latar. Ngopak pula. Biar ke dia lah. Sebab pandangan Imam Rafi'i, ulama mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i kita. Walaupun itu pandangan Imam Rafi'i. Kena bumi 7 anggota, sunat yang wajib hanya dahi. Itu ialah. Sebab susah jadi. Kalau kita tengok pada orang, pertama kalau hari Jumaat. Hari Jumaat kan, orang pergi masjid belaka kan. Hari Jumaat lah hak jadi tengok macam-macam. Hari Jumaat. Kalau semai fardu tu ada juga jarang-jarang. Tapi kalau Jumaat gok boleh tengok memang duduk depan mata kita. Di semayang sunat qabliyah Jumaat ke, siapa tanya semayang fardu Jumaat ke, Allah lah. Tak sempurna hak 7 anggota ni. Dua perut, anak jari 2 kaki tu lah. Tak kena bumi, dia kena hujung jari ataupun dia letak belakang jari, bukan perut, anak jari 2 kaki. Faham tak perut? Tu orang lelaki lah. Kalau perempuan tak tahu lah, perempuan tak nampak, perempuan dia pakai baju semayang mungkin tak nampak lah perempuan. Perempuan kan kaki aurah, kaki ditutup. Jadi perempuan mungkin tak nampak lah. Kita orang lelaki nampak terang lah orang lelaki. Orang perempuan tak nampak. Tu hak syarat yang kedua, 7 anggota. Dan sunat, nak sunat pula ni. Dan sunat tertib. Tertib ni bersusun. Pada menghantar sekian itu, sekalian 7 anggota tu. Tertib atas aturan. Atas aturan tu tertib juga. Tertib tu bersusun. Aturan pun tertib juga. Atas aturan yang tersebut itu mana? 2 perut jari 2 kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, dahi. Dia sunat susun gitu. 2 perut jari kaki waktu mula-mula, 2 lutut, kemudian 2 tapak tangan, lepas tu dahi. Kemudian satu lagi ni hidung. Dahi dengan hidung sunat letak serentak. Hidung kena latar, hukumnya sunat. Dahi kena latar, hukumnya wajib. Mazhab Hanafi, hidung kena latar, wajib juga. Dan sebahagian dari ulama' dan mazhab Syafi'i menyatakan sama juga. Masa sujud bukan dahi kena latar saja, hidung pun wajib kena latar juga. Kalau kita sujud hidung tak kena latar, hukumnya adalah makruh. Pada ni. Bukan kalau kita daripada dalil agak kuat pandangan ulama' yang mengatakan ketika sujud wajib kena latar. Dan hidung tu wajib kena latar. Dari segi dalil agak kuat. Kewajipan letak hidung atas latar. Selain dia dahi. Tapi hidung kena ke tak? Kena dah. Hidung macung kena. Kalau hidung kepek tak kena kau. Kalau tak letak. Dah kita sujud letak dah hidung latar. Tak tak? Tak sedar. Tak sedar hidung duduk mana? Tak sedar. Sebab tu orang kata lama tak nampak batang hidung. Batang hidung tinggal rumah kalau gitu. Batang hidung tinggal rumah. Jadi masa semayang tak ada batang hidung. Tak tahu letak mana. Masa letak dahi latar, masa sujud, hidung letak di atas latar. Mana?
Nantilah. Nanti semasa buat lagi dah. Letak gedok. Dah, dia benda amal ni kita buat, kita letak sebab apa? Sunat. Biar gitu. Letak kedok tak tahulah. Dah kalau letak sunat kedok tak tahu jangan gitu. Mana ilmu kena ada. Letak hidung latar sunat ilmu. Siapa masa buat amal. Ilmu tu tahu bahawa ketika sujud sunat letak hidung latar tu ilmu. Patut amal letak hidung latar. Kita pun letak hidung latar. Kenapa? Kerana wal amalu tabi'uh, Nabi kata beramal ikut ilmu. Maka kita letak hidung latar ni amal ibadah berpahala sebab kita buat, sengaja buat kerana ikut hak Nabi ajar. Sengaja buat, bukan terletak berkali, terkena berkali hidung latar, tak boleh ter gitu. Tak boleh. Kita nak ikhtiar usaha kita pilih dan kita buat letak hidung latar kerana ikut Nabi ajar. Tu panggil amal ibadat. Sebab tu jawab, tak tahu letak ke tak letak. Tapi yang ni sunat lah. Letak hidung latar sunat. Tak letak tak jadi batal. Tapi mazhab Hanafi kita wajib Saya pernah terbaca dalam soal khabar. Soalan pembaca berkaitan dengan letak hidung latar masa sujud. Hak tukang jawab tu dia kata wajib. Dia kata wajib. Tak betul tu. Wajib tu mazhab Hanafi. Kebetul dia tak apalah tukang jawab tu. Kebetulan hidung dia panjang. Hidung dia macung. Dia tu memang hidung kena latar, hidung dia macung. Dia kata wajib. Wajib mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kita 7 anggota je. 2 perut jari kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan dan dahi. Ada tak hidung? Tak ada. 7 anggota tak masuk hidung. Tapi hidung sunat. Cuma ketika letak tu, antara letak dahi dengan letak hidung, sunat letak seretak. Hak tertib susunnya 2 perut jari kaki, kemudian letak 2 lutut, kemudian letak dahi. Sunat susun gitu. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki tak. 2 perut jari kaki, 2 perut jari kaki, 2 tangan, 2 lutut, baru dahi. Itu mazhab Maliki. Faham tak? Kita 2 perut jari kaki, kemudian terus kepada 2 lutut, kemudian barulah letak 2 tangan, kemudian letak dahi bersekali dengan hidung. Adapun mazhab Maliki tak. Mazhab Maliki 2 perut jari kaki, 2 tangan, 2 lutut, baru dahi. Ada. Kita biasa buat gini ni. Kalau kita orang gemuk memang kena buat gini. Orang gemuk kalau letak lutut latar dulu, berdegar lah kalau latar papang. Ada ni. Orang gemuk daripada tidak terus dia letak lutut dulu. Jatuh tubuh dia degar atas latar. Orang gemuk ataupun orang uzur sama juga. Orang gemuk dia akan turun perlahan-lahan, dia letak tangan, baru dia letak lutut. Orang uzur itu juga. Orang uzur tak boleh nak turun lutut dulu. Turun lutut dulu pakai rebah gitu lah. Orang uzur tak sihat, daripada tidak dia sampai berdiri, dia turun perlahan-lahan, dia letak lutut dulu ke letak tangan dulu? Dia letak tangan dulu. Mazhab Maliki, orang uzur ke orang sihat ke, sunat letak tangan dulu baru letak lutut. Sebab itu hak Nabi buat pada masa Nabi uzur, Nabi tua, Nabi buat gitu. Dia gini, dia hukum agama ni Nabi buat dahulu satu amalan, kemudian tu Nabi buat tukar buat cara lain. Maka Nabi buat dulu tu hukum dia terbatas, kena tinggal dah, kena ikut Nabi hak yang terakhir. Pada ni dulu Nabi buat begini, kemudian dia buat lain pula cara, maka Nabi buat dulu tu sudah tak boleh pakai dah, kena pakai Nabi buat kemudian. Jadi sekarang ni masa asal-asal Nabi semayang, Nabi turun lutut dulu, baru turun 2 tangan. Kemudian Nabi tua, Nabi uzur, Nabi letak 2 tangan dulu, baru 2 lutut. Jadi mazhab Maliki ambil orang Nabi buat kemudian. Adapun mazhab Syafi'i dan jumhur mazhab yang lain, Nabi letak tangan dulu tu Nabi tua dah, Nabi uzur. Kita pun samalah. Kalau kita sehat, kita turun 2 lutut dulu, baru letak 2 tangan.
Tapi kalau kita dah uzur, kita gemuk contohnya, kita letak dua tangan dulu. Ni mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i letak dua perut anak jari, dua kaki, dua lutut, dua tangan dan dahi. Tapi kita fokus kepada dua lutut dan dua tangan. Mazhab Syafi'i dan jumhur mazhab yang lain, mazhab Maliki, dua tangan, dua lutut, baru letak dahi. Itu beza dia lah. Ini bicara ketika turun. Nanti bicara teka naik, gitu juga. Teka naik pun sama. Kita ni naik, jadi akas lah, terbalik. Angkat dahi, angkat dua tangan, angkat dua lutut kepada berdiri. Ada pun mazhab Maliki, terbalik macam tadi. Angkat dua dahi, angkat dahi, dua dahi pula. Angkat dahi, kemudian angkat dua lutut, barulah angkat dua tangan. Dia akas, dia terbalik. Masa turun, kita mazhab Syafi'i, turun, dia dua jari kaki dulu dah. Dua lutut, dua tangan, lepas tu dahi. Ketika nak bangun, angkat dahi, angkat dua tangan, angkat lutut. Mazhab Maliki, turun, letak tangan dulu, baru letak dahi. Baru letak lutut, baru letak dahi. Masa bangun, angkat dahi, angkat lutut, angkat tangan. Dia gitu. Itu mazhab Maliki. Kan kita kan dari latar nak bangkit tu kan. Kita angkat dahi, angkat tangan, baru angkat lutut. Dia dah. Dah kalau kita orang gitu juga. Kita angkat dahi. Tangan dah angkat lagi, latar. Angkat tubuh dulu, angkat lutut dulu. Angkat tubuh, baru lepas tangan, baru bangun. Sebab apa? Kita gemuk, kita tak sihat. Gitulah kita buat. Tapi kalau kita sihat, kita angkat dahi, angkat dua tangan, barulah angkat dua lutut. Tapi kalau kita tak sihat, tangan tak angkat lagi latar. Kita angkat lutut dengan tubuh kita dulu, barulah kita angkat tangan kemudian. Jadi hak mazhab Syafi'i, dua perut jari kaki, dua lutut, dua tapak tangan, dahi. Bangkit pada berdiri, angkat dahi, angkat dua tangan, angkat dua lutut pada berdiri. Mazhab Maliki, turun, letak tangan latar dulu, lutut kemudian, baru letak dahi. Nak bangun dia berdiri, lepas tu yang kedua, angkat dahi, angkat lutut, angkat dua tangan kepada berdiri. Dia gitu, dia akas, dia terbalik. Ni hak disunatkan. Ketika kita turun ke latar, sunat tertib. Pada menghantaskan itu atas aturan yang tersebut. Mana apa? Dua perut jari kaki, kemudian letak dua lutut, kemudian letak dua tapak tangan, kemudian letak dahi, disunatkan serentak dengan letak hidung. Dahi dengan hidung, sunat letak serentak. Tapi ni hak bicara hak perkara yang disunatkan. Hak syaratnya wajib kena bumi 7 anggota. Terutamanya 2 perut, anak jari, 2 kaki. Disunatkan masa sujud tu bukan hanya 1 perut kaki kanan, bukan hanya 1 perut kaki kiri. Sunat ke-5 jari tu kena perut belakang latar. Hak tu sunat. Satu perut jari kaki belah kanan, satunya belah kiri. Tu wajib. Sunat ke-5 perut 5 batang jari, 10 batang kanan kiri, ke-10 perut jari kaki sunat kena latar belakang, dan disunatkan jari kita tu direnggangkan masa kena latar. Boleh buat tu jari kita. Memang jari kaki kita renggang tau. Hok renggang lah, hok jari kaki hok rapat. Dan sekarang ni masa kena latar, ke-10 perut jari kaki tu kena latar belakang. Sunat. Kemudian jari masa kena latar tu disunatkan jangan rapat, biar renggang. Tu hak perkara yang sunat. Tu ilmu belaka lah. Hak ilmu ni, ilmu hak amalan kita dah. Hak ilmu amalan ni takkan lupa. Ilmu bab puasa, tahun depan baru puasa pula, dah ingat dah.
Ni ilmu bab semayang ni, kat kita semayang Zuhur. Semayang tiap-tiap hari semayang. Belajar bab semayang, mudah kita nak ingat sebab kita amal selalu. Ketiga daripada 28 syarat untuk sah rukun. Yang ketujuh rukun sujud, terbuka dahinya, sujud dan kerana dahi tidak berlapis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.